Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ketika berlakunya perang Tabuk, bagaimana dilihat Sayyidina Umar melihat Sayyidina Utsman bin Affan menginfakkan 500 ekor unta dalam perang Tabuk. Berlaku setahun sebelum kewafatan Nabi SAW, dan direkodkan perang Tabuk adalah perang yang paling besar yang berlaku di zaman Nabi SAW, yang menghimpunkan tentara Islam hampir 30,000 nak menentang dengan tentara Rom yang nisbahnya lebih daripada 100,000 orang. Maka para sahabat ketika mana Nabi kabarkan kita akan menentang dengan orang Rom yang begitu kuat kerajaan mereka, yang ketika tu dua, Rom dan Parsi. Rom lebih daripada Parsi lagi. Maka sudah pastilah para sahabat ini berlomba-lomba ke atas mereka menginfakkan apa bahagian yang mereka ada. Ada sahabat tuan-tuan yang mai jumpa Nabi, dia bawa dalam disebut satu bejana kurma. Riwayat sebut. Saya tak faham bejana ni, kenapa saya try tanya orang tu. Bejana ni maksud satu bekasan kurma yang dalam tu boleh diisi tidaklah terlalu banyak, mungkin besar sikit daripada cawan ni. Bila datang bertemu dengan Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, aku cuma ada yang ninya. Ini pun hasil upah yang aku dapat selama setahun aku bekerja. Allahu Akbar. Maksudnya dia ni orang susah sungguh. Kerja dibayar dengan benda macam tu ya. Kurma tu. Dia kata, wahai Rasulullah, ambillah, aku ada hak ni saja. Sahabat yang duk tengok keliling ni menangis tengok. Dah lah ada hak tu je. Tapi kemurahan yang ada kepada dia ni, Masya Allah, yang ada yang bernilai bagi dia, dia boleh nak bagi lagi di jalan Allah. Kemarin dulu hari Sabtu saya kuliah di Pasir Panjang di Terengganu. Ada seorang budak datang kuliah naik basikal. Orang kena punya geret-geret. Ayuh dengan basikal sampai di tempat kuliah, dia suruh sahabat saya buka kereta. Dia bagi satu bekas duit shilling dalam tabung. Padahal bukan kita memandang soal nilai. Nilai tak banyak pun. Saya rasa kalau kira boleh mungkin RM20, lebih kurang tu je. Tapi kesanggupan dia tu, nilai kesanggupan tu untuk meleleh yang mata kita. Dan benda ni saya pernah kenal seorang budak, dia main bawa tabung. Tabung dia tak besar pun, lebih kurang besar ni tabung dia. Dia kata, Ustaz, saya nak bagi untuk mahal, Ustaz boleh tak? Kita terima-terima, saya kata tak apa, adik-adik simpan hak ni. Tak apa, mahal ada duit dah. Saya pujuk dia gitu, dia kata, Ustaz, ambil lah Ustaz. Ustaz tak kesian ke saya nak pahala juga. Allah dia balas tu kita. So saya ambil kata, okey Ustaz terima, tapi Ustaz bagi balik. Tuan-tuan, kita buat macam tu, dia bertakung yang mata ni. Bukan nilai duit, tapi nilai kesanggupan yang ada pada dia tadi. Kalau nak ikut bab duit kita yang ada mai, termasuk saya lebih banyak duit pada tu lagi, boleh bagi ya takat 20-30 ringgit tak ada masalah. Tapi nilai kesanggupan tadi, yang ni yang sahabat tengok berasa, ya Allah Rabbi, hang ada hak tu je tapi sanggup kamu keluarkan. Nikmat yang Allah bagi ni, mereka tidak hubbud dunia, mereka tidak letakkan di dalam hati, malah mereka nak berkongsi. Dibolehkan dalam agama di saat kita melihat orang yang banyak bersedekah, maka kita dengki, bukan kita tak bagi dia sedekah, tapi cemburunya kita tadi dalam keadaan kita nak benda yang sama untuk buat macam dia buat atau lebih daripada itu lagi. Ketika Sayyidina Umar melihat Sayyidina Utsman bagi 1/3 hartanya, maka dia berjumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku bagi sebahagian daripada harta, 1/2. Sayyidina Abu Bakar melihat keadaan Sayyidina Umar buat macam tu, maka dia terus menginfakkan bukan sebahagian, memberikan semua yang ada daripada dia kepada jalan peperangan ketika tu. Allahu Akbar. Maka berlumba-lumba ataupun cemburu di atas jalan kebajikan dibolehkan agama. Tetapi yang disebut dalam musannif dalam perbahasan berkaitan dengki ini adalah orang yang dia ini bercita-cita ataupun berkeinginan ke atas diri dia nikmat yang baik hilang daripada seseorang. Kepuasan bagi dia kalau dia tengok kawan tu kena buang kerja. Seronok bagi dia kalau tengok rumah tangga tu berpecah belah. Seronok bagi dia kalau kawan tu sakit di rumah, duduk terbaring atas katil, dia best. Ni yang dikatakan dengki yang dilarang di sisi syarak. Dan kata musannif, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat dari sudut agama ataupun nikmat akhirat, dia tak boleh tengok orang yang ada nikmat dunia, pangkat yang lebih besar daripada dia,
ataupun lebih sikit daripada dia. Allah tak mau zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan, saya terlibat dengan ilmu perubatan Islam. Allah, kesian tengok, kesian Yusuf Azmi, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dia kena teruk ni sihir ni. Yusuf Azmi, ya, yang rambut panjang tu, sian dekat dia. Buat kerja bukannya orang bayar pun kat dia, kadang-kadang duit, merisikokan nyawa depan orang dan sebagainya, membela orang yang duk kena zalim dengan alung, orang duk kena zalim, penipuan, MLM, segala skema-skema ni, risikokan diri dia, bagi masa dan sebagainya. Orang buat sihir kena macam-macam. Ramai ni kena tadi, yang kemarin 2-3 hari lepas, dia ketua polis bahagian jenayah, bertangkap, tapi dia bukan jamin, tapi kes tu dalam perbicaraan yang ni menggunakan unsur sihir pula. Tak cukup menggunakan dengan jalan undang-undang, maka menggunakan macam-macam jenis saluran. Dan dahsyatnya kata akhir zaman ni memang sungguh tuan, nak buat sihir dengki kepada orang ni, sampaikan mereka boleh publish dalam Facebook, dalam Google, boleh buat iklan pula dah. Waktu zaman dah ni, saya dulu dia ingat, waktu zaman saya ingat, waktu saya dalam tentera lagi, tahun 2008-2009, saya mula terlibat dalam bidang perubatan Islam. Saya dalam hati dia ingat, nanti 10-20 tahun ke habis rasa ni buat benda-benda tahyul, kurafat, syirik ni, bab sihir ni mungkin akan habis kot. Sebab dia, dalam anggapan saya, dia akan hilang di telan zaman dah. Maksudnya orang akan makin cerdik, orang makin civilization ataupun ketamadunan semakin ni, orang akan buang benda-benda ni. Tengok kan, semakin dahsyat sekarang ni. Dia berpunca daripada apa? Namanya dengki. Dengan syarat menghilangkan nikmat ke atas orang lain. Tengok berniaga lebih sikit, pam, hantar. Tengok kawan tu bahagia sikit rumah tangga, zam, hantar. Dan kadang-kadang yang hantar ni juga orang yang baik dengan dia. Baru ni kes dia hantar kawan baik, dia menikah, rumah tangga dia bahagia, kawan tu tak apa bahagia, dia sihir kawan ni. Sampaikan keluar beberapa bentuk benda, keluar paku daripada kemaluan dan sebagainya. Atau kita akhir zaman, dengki di antara bentuk benda yang Nabi sebut. Ingat, Nabi kata, la yadkhulul jannah khati'un rahimahu. Tak akan masuk ke dalam syurga khati'un. Ma makna khati'un? Khata'un, potong. Khati'un menggunakan fa'il, yakni orang yang memotong, orang yang memutuskan. Rahimahu, hubungan silaturahim. Dengki ni namanya. Dia tak boleh tengok nikmat dari sudut dunia ataupun akhirat yang dikurniakan kepada orang lain. Malah ada unsur sihir yang dia buat disebabkan kawan tu rajin pergi masjid, rajin pergi mengaji, buat sihir juga. Dia malah, jadi tak boleh tengok. Dan penyakit ni minta Allah pelihara, janganlah ada pada kita. Kalau mai kita duk berasa dia ni duk kira nak buat baik, buang cepat-cepat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Wal ahmaqu manittaba'a hawahu. Dalam diri manusia ini dia ada namanya nafsu, namanya iblis, namanya setan, yang mereka akan sedaya upaya mencari jalan untuk menipu dan juga cari apa jua kaedah untuk bagi manusia ikut dia. Dan kita kena faham, mereka buat kerja bukan sehari dua nak. Dah beratus, beribu tahun dah duk buat kerja tipu manusia. Bermula daripada iblis menipu Nabi Adam AS dalam peristiwa buah khuldi. Dan semenjak daripada itu dia bersaksi, dia berjanji di depan Allah untuk menyesatkan manusia sampai berlakunya kiamat. Namanya apa? Dengki. Dia tak boleh tengok di saat melihat bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa bahagianya mereka di syurga, maka disebut dalam riwayat, boleh tengok dalam kitab Bahrul Mazi, maka dia menyerupai ular masuk dalam syurga dan menipu dalam keadaan untuk apa? Merosakkan kebahagiaan yang Allah bagi kepada manusia. Maka bermula itulah penyakit dengki, menghilangkan. Dia bercita-cita, berkehendak, berkeinginan nikmat yang dikurniakan kepada manusia itu hilang sama di dunia ataupun akhirat. Atau mencita-cita akan turun bala atasnya, dia seronok bila tengok kawan tu kena bala, dia seronok bila kawan tu kena musibah. Sebab tu ingat, tanda rosaknya hati
di saat kita menumpang bahagia saudara kita dalam ujian. Dia kena musibah, kita boleh main rasa seronok, rosaknya hati kita. Allah uji dia kena VSS buang kerja, mulut kita keluar benda apa dulu? Kalau keluar perkataan padan muka, tuan-tuan, rosaknya hati saya, rosaknya hati tuan-tuan. Saat Allah uji keluarga dia kena musibah, banjir dan sebagainya, benda pertama yang keluar mulut kita apa dia? Kalau datang dengan sudut simpati, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah jadikan i'tibar daripada ujian tadi, moga-moga dekatnya kita dengan Allah.